Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya saya diberi kesempatan untuk mengumumkan analisis keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2013 pada hari ini. Calon boleh mendapatkan keputusan mereka di sekolah masing-masing mulai jam 10 pagi ini. Keputusan calon persendirian akan dihantar melalui pos oleh Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Calon juga boleh menyemak keputusan melalui sistem pesanan ringkas MySMS dan melayari portal Lembaga Peperiksaan di alamat www.moi.gov.my/lp. Waris dibenarkan mengambil keputusan di sekolah berkenaan sekiranya calon tidak dapat mengambil sendiri keputusan peperiksaan mereka. Seramai 470,395 calon telah mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2013 berbanding 472,541 calon pada tahun 2012 dengan penurunan sebanyak 0.45%. Pecahan kategori calon yang mendaftar dipencikan dalam jadual 1. Peperiksaan bertulis SPM 2013 telah dijalankan dari 6 November hingga 5 Disember 2013. Sejumlah 109 mata pelajaran telah ditawarkan dalam peperiksaan SPM 2013 dan sebanyak 3,616 pusat peperiksaan telah disediakan untuk mengendalikan peperiksaan ini yang juga melibatkan 30,863 petugas dan 25,488 pemeriksa. Keputusan SPM dilaporkan berdasarkan pencapaian calon dan prestasi mata pelajaran. Pencapaian calon adalah merujuk kepada sejauh mana calon menguasai pembelajaran di sekolah dalam kesemua mata pelajaran yang diuji. Indeks yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian calon di seluruh negara ialah Grade Purata Nasional atau GPN, di mana nilai GPN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik. Prestasi mata pelajaran pula merujuk kepada sejauh mana calon menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diukur dalam setiap mata pelajaran yang diuji. Dan indeks yang digunakan untuk menunjukkan prestasi mata pelajaran ialah Grade Purata Mata Pelajaran atau GPMP. Nilai GPMP yang lebih kecil menunjukkan prestasi mata pelajaran yang lebih baik. Saya ingin memaklumkan bahawa pada keseluruhannya,
Pencapaian calon pada tahun 2013 adalah amat membanggakan berdasarkan indeks GPN berbanding tahun-tahun yang lepas. Pencapaian keseluruhan calon SPM 2013 bertambah baik dengan nilai GPN 4.93 mata berbanding 5.08 mata pada tahun 2012, iaitu peningkatan sebanyak 0.15 mata. Jadual 2 menunjukkan trend GPN dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Seramai 11,892 atau 2.90 calon sekolah KPM telah berjaya memperoleh semua grade A atau cemerlang bagi semua mata pelajaran yang diduduki berbanding 11,648 atau 2.85% calon pada tahun 2012, iaitu peningkatan sebanyak 244 ataupun 0.05% calon. Bagi calon bukan KPM, seramai 2,078 atau 6.27% calon telah berjaya memperoleh semua grade A bagi semua mata pelajaran yang diduduki pada tahun 2013 berbanding 2,072 atau 6.18% calon pada tahun 2012, iaitu peningkatan sebanyak 6 atau 0.09% calon. Perbandingan bilangan calon sekolah KPM dan calon bukan KPM yang memperoleh semua A bagi semua mata pelajaran diduduki ditunjukkan dalam jadual 3. Di samping itu, seramai 405 calon, iaitu 366 atau 0.09% calon sekolah KPM dan 39 atau 0.012% calon bukan KPM telah berjaya memperoleh grade A+, iaitu grade cemerlang tertinggi bagi semua mata pelajaran yang diduduki. Berdasarkan GPN, pencapaian calon bandar meningkat sebanyak 0.15 mata, iaitu daripada 4.83 mata pada tahun 2012 kepada 4.68 mata pada tahun 2013. Pencapaian calon bandar juga meningkat sebanyak 0.16 mata, iaitu daripada 5.44 mata pada tahun 2012 kepada 5.28 mata pada tahun 2013. Ini menunjukkan bahawa peningkatan pencapaian calon luar bandar lebih tinggi berbanding peningkatan pencapaian calon bandar. Maka jurang pencapaian calon bandar dengan luar bandar telah mengecil sebanyak 0.01 mata GPN seperti ditunjukkan dalam jadual 4. Seramai 883 calon berkeperluan khas terdiri daripada calon sekolah KPM dan calon bukan KPM telah menduduki peperiksaan SPM 2013 berbanding 844 calon pada tahun 2012, iaitu pertambahan sebanyak 39 atau 4.62% calon. 1 calon buta, 1 calon pekak dan 6 calon lain-lain jenis kecacatan telah mendapat sekurang-kurangnya grade A- atau cemerlang dalam semua mata pelajaran yang diduduki. Kejayaan 8 calon berkeperluan khas ini menunjukkan bahawa semua calon tanpa mengira kekurangan mereka berpeluang untuk cemerlang dalam peperiksaan SPM. Dan jadual 5 menunjukkan pencapaian 8 calon berkeperluan khas berkenaan. Berdasarkan GPMP, prestasi 61 mata pelajaran telah meningkat dan prestasi 46 mata pelajaran telah menurun.
Di samping itu, hanya satu mata pelajaran mengekalkan prestasinya seperti tahun 2012. Dalam SPM 2013, prestasi bagi 6 daripada 7 mata pelajaran teras meningkat, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Sejarah dan Sains. Hanya prestasi mata pelajaran Mathematics menurun, iaitu sebanyak 0.08 mata daripada GPMP 4.91 mata pada tahun 2012 kepada 4.99 mata pada tahun 2013. Bagi mata pelajaran elektif, 55 daripada 101 mata pelajaran telah menunjukkan peningkatan prestasi. Mata pelajaran elektif sains seperti Additional Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Additional Science dan Applied Science menunjukkan peningkatan prestasi. Mata pelajaran Physics mencatatkan peningkatan yang signifikan sebanyak 0.37 mata, iaitu daripada GPMP 4.77 mata pada tahun 2012 kepada 4.40 mata pada tahun 2013. Beberapa mata pelajaran elektif teknikal iaitu pengajian agroteknologi, pengajian keusahawanan, ekonomi rumah tangga, lukisan kejuruteraan, pengajian kejuruteraan mekanikal dan pengajian kejuruteraan awam menunjukkan peningkatan prestasi. Bagi mata pelajaran elektif agama, bahasa Arab dan tasawuf Islam turut menunjukkan peningkatan prestasi. Prestasi bagi semua mata pelajaran dalam SPM 2013 ditunjukkan secara terperinci dalam lampiran A. Mulai tahun 2013, selain mata pelajaran Bahasa Melayu, mata pelajaran sejarah juga dijadikan sebagai mata pelajaran wajib lulus untuk calon layak mendapat sijil SPM. Sejumlah 378,490 atau 85.52% calon sekolah KPM dan calon bukan KPM yang pertama kali menduduki SPM pada tahun 2013 layak mendapat sijil berbanding 402,859 atau 91.24% calon pada tahun 2012. Selaras dengan usaha untuk memastikan peperiksaan yang dikendalikan oleh KPM mendapat pengiktirafan antarabangsa, KPM menggunakan khidmat pakar pentaksiran dari luar negara dan jaringan profesional antarabangsa. Pakar-pakar pentaksiran luar negara yang terlibat dalam peperiksaan SPM 2013 adalah dari Cambridge International Examinations, CIE, United Kingdom, New Zealand Qualification Authority, NZQA, New Zealand, dan London Chambers of Commerce and Industry, LCCI, United Kingdom. Pakar pentaksiran yang terlibat amat berpuas hati dengan proses pembinaan instrumen pentaksiran, pemeriksaan skrip jawapan calon dan penentuan standard yang telah dilaksanakan secara profesional dan kredibiliti yang tinggi. Mereka juga berpendapat bahawa kesemua proses tersebut menepati ciri-ciri piawaian pentaksiran pendidikan dan telah diurus secara sistematik bagi memastikan kesahan dan kebolehpercayaan keputusan peperiksaan yang tinggi. Kerjasama lembaga peperiksaan dengan CIE United Kingdom telah memberi peluang kepada calon yang menduduki Bahasa Inggeris 1119 SPM untuk mendapat sijil GCE O Level bagi mata pelajaran berkenaan. Sijil tersebut yang diiktiraf oleh Common European Framework of Reference atau CEFR for Languages membolehkan calon berkelayakan SPM ini diterima masuk ke pusat
persediaan pengajian tinggi di luar negara. Pada tahun 2013, seramai 230,101 atau 52.39% calon sekolah KPM dan calon bukan KPM yang menduduki bahasa Inggeris 1119 SPM telah berjaya memperoleh sijil GCE O Level. Kerjasama Lembaga Peperiksaan dengan Education Development International (EDI) United Kingdom pula telah memberi peluang kepada calon yang menduduki prinsip perakaunan SPM untuk mendapat sijil LCCI Level 2 Bookkeeping and Account. Seramai 82,312 calon sekolah KPM dan calon bukan KPM menduduki mata pelajaran prinsip perakaunan dalam peperiksaan SPM 2013. Daripada jumlah tersebut, seramai 44,561 atau 54.14% calon telah layak menerima sijil LCCI daripada EDI United Kingdom. Sebagai kesimpulan, analisis keputusan SPM 2013 menunjukkan peningkatan pencapaian keseluruhan calon. Peperiksaan SPM merupakan satu sistem pentaksiran pendidikan yang mantap dan telah mendapat pengiktirafan antarabangsa. Maklumat yang terdapat dalam analisis keputusan ini dapat digunakan oleh pihak yang berkaitan untuk mempertingkatkan usaha penambahbaikan pendidikan negara bagi melahirkan modal insan yang holistik seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada calon-calon yang telah berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM 2013. Saya sentiasa berdoa agar mereka dapat meneruskan budaya kecemerlangan ini dalam kehidupan mereka dalam apa jua bidang yang akan diceburi agar dapat memberi sumbangan yang bermakna dan berharga kepada kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan seterusnya kepada pembangunan negara. Kepada calon yang kurang berjaya pula, anggaplah kegagalan itu sebagai satu cabaran dan peluang untuk mencipta kejayaan yang lain pada masa akan datang. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada ibu bapa, guru, pentadbir sekolah dan masyarakat yang memberi kerjasama sepenuhnya dalam membangun dan meningkatkan tahap pendidikan secara berterusan. Saya yakin kejayaan ini adalah hasil daripada usaha dan perancangan yang rapi semua pihak yang terlibat. Saya juga menghargai usaha pihak media yang terus berperanan dan memberi kerjasama dalam usaha meningkatkan pencapaian pendidikan murid-murid dan seterusnya melonjakkan pendidikan negara. Sesungguhnya, sumbangan pihak media terhadap perkembangan pendidikan tidak dapat dinafikan dan amat diperlukan untuk negara membentuk generasi yang seimbang dan berdaya saing bagi memajukan negara tercinta. Akhir sekali, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih yang tidak terhingga kepada warga Lembaga Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Maklumat BPM, Jabatan Pendidikan Negeri dan semua petugas peperiksaan yang terlibat dalam mengurus dan mengendalikan peperiksaan SPM 2013 dengan penuh dedikasi, komitmen dan integriti. Semoga pengurusan peperiksaan yang cemerlang ini akan berterusan pada setiap masa. Sekian, terima kasih. Pihak Majlis merakamkan ucapan dan terima kasih kepada Wakil Dato' atas sudah menyempurnakan Majlis pengumuman analisis keputusan SPM 2013 sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan sekali lagi menjemput Wakil Dato' untuk memimpin sidang interaksi bersama wakil-wakil media yang hadir pada pagi ini
Di pohon teman-teman warga media memberikan fokus soalan yang diajukan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan analisis keputusan SPM 2013 dan mengumumkan serta dengan segala hormat saya berkenan. Bahawa sejarah sebagai juga salah satu mata pelajaran yang wajib lulus untuk mendapat sijil. Dan kalau kita lihat analisis keputusan itu memang ada kesan kepada penurunan peratus pencapaian pelajar yang mendapat sepenuh SPM pada tahun ini. Dia boleh menduduki peperiksaan ulangan pada bulan Julai tahun ini, ya, bulan Jun dan Julai, ya, untuk SPM supaya mereka dapat sijil penuh tu nanti bagi mata pelajaran berkenaan. Mohon guna mikrofon ya. Tadi saya nak perjelaskan penurunan itu bukan disebabkan sejarah, dia disebabkan kombinasi mata pelajaran, bukan. Tetapi secara tak langsung dia akan memberi kesan jugalah. Kalau kita lihat mata pelajaran sejarah, dia punya GPMP untuk mata pelajaran berkenaan memang meningkat. Jadi ini memberi satu petunjuk kepada kita bagaimana kita nak memastikan bahawa calon-calon akan datang tu kita kena kaitkan dengan mata pelajaran lain juga, bukan mata pelajaran berkenaan. Jadi nak mengatakan mata pelajaran sejarah tu menyebabkan dia peratus turun tu mesti dikaitkan dengan mata pelajaran lain juga. Seperti yang saya umumkan tadi, kita cuma mengumumkan berdasar grade purata nasional, iaitu pencapaian pelajar menguasai mata pelajaran semua tu. Kemudian kita melaporkan berdasarkan pencapaian mata pelajaran tu juga, GPMP. Kita tak mengukur berdasarkan pencapaian sekolah. Dia ada, sekolah boleh mengira sendiri, tapi kita tak laporkan di sini. Fokus kita ialah kepada pencapaian dan penguasaan pelajar tu dalam kesemua mata pelajaran. Dan yang keduanya, kita berfokuskan kepada mana mata pelajaran yang telah meningkat prestasi dia berdasarkan GPMP. Okay. Ada lagi? Tak ada, ya? Ada lagi soalan daripada rakan media? Semua dah ada kan laporan, Okey, kalau tak ada saya ucapkan terima kasih. Rogator dan tadi Tuan-Tuan Presiden, setelah Majlis Pengumuman Analisis Keputusan SPM 2013, terima kasih. Okay.
dijemput Amirul Akhi bin Muhammad Azani. Seterusnya dijemput Iqbal Daniel bin Sari. Potong lah dia main buat atas ke depan gini. Aku tepi sana sikit. Seterusnya dijemput Kamil Khalili bin Haji Abdullah. Kamil Khalili untuk naik ke pentas bersama-sama dengan dijemput Dato' Abdullah untuk naik ke pentas. Dan kepada para ibu bapa yang lain yang calon-calon yang mendapat keputusan straight A's, pihak sekolah juga dengan berbesar hati ingin menjemput ibu bapa untuk sama-sama tampil ke pentas untuk memberi semangat dan dorongan kepada para pelajar kita yang berada di belakang sana, calon SPM 2014. Seterusnya dijemput Khairul Azlan bin Ishaq. Seterusnya dijemput Muhammad Emir Hamzah bin Nordin. Berapa? 4. Ya. Aziz. Pasal mungkin belum sampai ataupun T bin Zailani. Nama saya Muhammad Faris bin Rosnan. Sekarang ni berapa dapat A dapat? Alhamdulillah sekarang ini mencapai keputusan itu 6A+, 2A dan 1A-. Okey, saya dengar ketua pelajar. Ya, kan? ketua pelajar, bekas ketua. Jadi okey, ada terlibat dengan kurikulum tak? Saya terlibat dengan silat dan juga bahas. Itu saja. Itu saja. Dan pernah menjadi pembaca ikrar peringkat kebangsaan. Okey, bagaimana adik bahagikan masa belajar dengan apa nama ulang kaji pelajaran dengan kurikulum? Untuk membagikan masa antara mengulang kaji pelajaran dan juga kurikulum, kita perlulah mengamalkan iaitu semangat study smart, not study hard. Kerana kita perlu menyusun jadual kita di mana masa untuk kita belajar, di mana masa untuk kita menggunakan masa kita untuk beriadah dan sebagainya. Kerana jika kita hanya belajar, kita akan rasa tertekan dan akhirnya tidak mampu menghadam pelajaran tersebut. Okey, satu lagi aku nak tanya tentang kamu punya target. Selepas ini lagi ke mana? Alhamdulillah, insya-Allah selepas ini saya punya target adalah untuk menyambung di peringkat international baccalaureate dan mengambil jurusan medik di bawah Tajaan Mara lah saya target. Jadi your impian lah tu. Impian saya untuk menjadi seorang doktor. Okey. Soalan terakhir yang tanya bagaimana apa isu negara sekarang itu tentang Isu tentang apa yang kamu tahu? kehilangan MH370. Jadi doa dan harapan kamu. Jadi doa saya adalah agar insya-Allah kita telah berusaha dan kita telah menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah jika ada jalannya, Allah akan memudahkan jalannya atas usaha yang kita telah jalankan. Kerana faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Insya-Allah. Jadi akhir sekali saya ingin mengucapkan terutamanya kepada guru-guru yang telah mengajar saya tentang erti kehidupan di Sekolah Sultan Alam Shah, guru-guru yang telah mengajar 9 subjek ini, dan seterusnya tidak lupa juga yang terutamanya kedua orang tua saya yang telah menanggung segala pembelajaran saya untuk saya datang ke sini dan mendapat keputusan cemerlang ini. Dan seterusnya semua pihak, ahli-ahli batch saya itu batch Fighters 0913 dan juga semua ahli pihak sekolah daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang telah memberi
perhatian dan juga memberi apa sahaja khidmat kepada kami semua pelajar tingkatan 5 semasa menduduki SPM tahun lepas. Sekian, terima kasih. Okey. Nama. Nama saya Aiman bin Azman. Berapa ya? Alhamdulillah saya mendapat keputusan straight A iaitu 9A+ dan 1A-. Jadi pelibatan dalam pokok. Saya bermain sukan mendayung iaitu rowing. Jadi macam mana adik bagikan masa tu? Sentiasa kita kena pastikan yang akademik stays first sebab akademik adalah keutamaan. Jadi kita kena sentiasa pastikan yang kalau kita termiss kelas atau apa, kita bertanya kepada guru, tanya kepada kawan. Dan cara saya study adalah berbincang dengan kawan dan membuat study group. Study group Ya. sini ya. Kemudian selepas ini ke mana? Dan impian. Alhamdulillah saya menggunakan keputusan terakhir saya dan saya mendapat beasiswa Khazanah Nasional dan alhamdulillah kerana saya mendapat straight A ini saya akan meneruskan pengajian di KYUM dan insya-Allah akan meneruskan pembelajaran di UK atau US dalam bidang architecture. Okey, apa yang kamu tahu isu yang negara sekarang? Isu negara sekarang yang kita tahu adalah tentang MH370. Jadi harapan dan doa macam mana? Harapan saya agar kita kena sentiasa berdoa kerana doa itu adalah senjata orang Islam dan kita seharusnya tidak mengeluarkan apa-apa spekulasi kerana ia akan memberi kesan buruk kepada keluarga mangsa.